Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Felda rugi RM 1 billion, ini penjelasan mereka. Felda akan terus meningkatkan kecekapan operasi dan takwir urus terus dan mengoptimumkan kecekapan produktiviti supaya agensi itu terus relevan pada masa hadapan. Merujuk laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata keuangan Agensi Persekutuan 2022 yang menunjukkan Felda mengalami kerugian selepas cukai RM 1,005 billion. Felda memaklumkan kerugian itu tidak merujuk kepada salah guna, amalan rasuah dan kelemahan tata kelola pengurusan. Felda menerusi kenyataan memaklumkan kerugian tersebut disebabkan faktor kesan ke atas penyaiktirafan dan pengukuran semula pinjaman peneroka dengan nilaian RM 339,01 juta atas tujuan meringankan bebanan warga peneroka. Selain itu, penjamin korporat bagi pinjaman pembelian PT Eagles High Plantation yang dibuat melalui FIC Property Sdn Bhd sebanyak RM 379,85 juta serta penjelasan pinjaman kepada anak-anak syarikat seperti kumpulan FIC dan dataran aras Sdn Bhd berjumlah RM 192,66 juta. Menurut kenyataan itu, pada 2022, Felda merekodkan keuntungan operasi RM 19,56 juta, manakala kumpulan Felda telah merekodkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM 449 juta. Semalam, LKN menyesorkan Felda perlu menetapkan satu hala tuju baru yang jelas supaya dapat terus beroperasi dengan prestasi keuangan yang kukuh tanpa kebergantungan tinggi kepada bantuan dan sokongan keuangan kerajaan persekutuan. Laporan itu turut mencadangkan Felda meningkatkan pemantauan terhadap operasi dan prestasi keuangan syarikat subsidiarinya bagi memastikan kelestarian syarikat dapat dikekalkan tanpa bergantung kepada agensi induk, seterusnya mampu memberi pulangan yang baik kepada Felda. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Felda kerugian 1 billion dan ini pula penjelasan mereka. Semoga Felda dapat kukuh semula, dapat membantu Bumi Putra. Jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata isu kali ini dah benar-benar melampau. Ada juga kata isu kali ini dah benar-benar menunjukkan bersatu semakin lemah dan bakal akan digantikan. Ada juga yang kata adakah dengan isu kali ini akan menyebabkan parti bersatu terasa hati lalu melarikan diri merajuk. Saudara-saudara sekalian, isu tentang konser Taylor Swift yang mana telah menimbulkan pelbagai perdebatan, bahkan menimbulkan pelbagai pendapat daripada kerajaan, daripada pembangkang, daripada parti bersatu, daripada PAS, akhirnya menjadi satu perkara yang menjadi perdebatan hangat di media sosial. Apabila Tuan Ibrahim menyekolahkan Peja, konser Taylor Swift, Tuan Ibrahim sekolahkan Peja. Penganjuran konser khususnya melibatkan artis luar negara tidak boleh dilihat dari segi peluang ekonomi dan pendapatan kepada negara sahaja, tetapi kesannya yang lebih besar menurut timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata, keuntungan ekonomi yang diraih tidak berbaloi jika ia menyebabkan kerosakan yang lebih besar.
Kita menentang sebab untung katalah 1 juta ringgit. Tetapi kerosakan tidak boleh dipulihkan dengan nilai 1 juta ringgit, katanya lagi. Kita kena jelas, jangan hanya melihat dari segi dolar dan sen, tetapi perlu juga dilihat dari segi akhlak, kesan kepada remaja, bentuk persembahan yang dibuat, pergaulan bebas yang berlaku. Kerana kita sekarang ini dalam situasi kritikal, katanya kepada Malaysia kini. Antara nilai negatif menurut Tuan Ibrahim yang dipromosi sebelum ini adalah komuniti LGBT dan serta pergaulan bebas. Ahli Parlimen Kubang Krian itu tidak menamakan mana-mana selebriti secara khusus, namun sebelum ini dia pernah menyuarakan bantahan serupa berhubung persembahan Coldplay di Kuala Lumpur pada November tahun lalu. Dia mengulas kenyataan timbalan Presiden Parti Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang Malaysia gagal merebut peluang apabila terlepas untuk menjadikan negara sebagai tuan rumah bagi konsert The Eras Tour yang membawakan penyanyi Taylor Swift. Menurut Faizal, negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaat ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Ia susulan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dilaporkan berkata, langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor Swift di Asia Tenggara sebagai langkah yang terbukti sangat berjaya. Pada masa sama, Lee berkata, ia bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Untuk rekod, konsert The Eras Tour Taylor Swift akan diadakan selama 3 malam berturut-turut di republik berkenaan mulai 5 Mac lalu. Menyifatkan pandangan Faizal sebagai bersifat peribadi dan tidak mewakili Bersatu, Tuan Ibrahim sekali lagi menegaskan PAS bukan semata-mata menentang persembahan atau konsert, tetapi apa yang kita tentang adalah nilai yang dibawa. Apakah nilai positif bagi rakyat atau nilai negatif bagi rakyat, soalnya lagi. Mengulas lanjut, dia berkata kerajaan tidak perlu terlalu menyanjung artis luar negara, sebaliknya turut membangunkan bakat tempatan dengan membangkitkan kumpulan nasyid raihan yang sebelum ini pernah mengadakan persembahan di banyak negara luar. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.